dari Seri Pentas 2, buat julung kalinya dipersembahkan Pentas Halakah. Kita sambut dan terimalah siarawan anda Haji Ahmad Nur Sulaiman, bintang ilmuwan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, serta indikator Ustaz Ahmad Tarmizi Ali dalam Pentas Halakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat kita bergabung semula. Selamat kita bertemu kembali dalam seluruh keluarga besar Halakah. Dan pertemuan pada malam ini merupakan saat dan ketika ini merupakan pertemuan yang sangat Masya Allah, merupakan kenangan dan detik sejarah bagi Halakah insya-Allah. Dan Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ceria dan juga bagaimana dengan Datuk? Alhamdulillah, adrenalin masih mengalir lagi. Masih mengalir. Dan penonton yang dimuliakan, pertemuan spontan itu kadang-kadang lebih baik daripada 1000 janji. Kita berjanji. Kadang-kadang tak pernah menjadi. Tapi pertemuan spontan dalam keadaan yang seperti ini merupakan satu catatan yang indah dalam diri kita, insya-Allah. Jumpa lagi. Baik, kita telah pun akan mengupas satu topik yang sebenarnya kita ditugaskan, ada satu assignment yang diberikan kepada kita untuk memberikan satu pendedahan dan juga ruang serta penambahan kepada penonton bila bercakap tentang sebuah negara haram, iaitu Israel. Ya. Baik, doktor telah pun bersedia? Alhamdulillah. Ustaz telah pun bersedia? Dan penonton telah pun bersedia? Alhamdulillah. Baik, kita mulakan kita punya bual bicara kita, insya-Allah pada saat dan ketika ini. Penonton yang dimuliakan, baik saja yang berada di Seri Pentas 2 dan juga yang berada di rumah pada saat dan ketika ini, sejarah telah pun melihatkan kepada kita, sejarah telah pun menunjukkan kepada kita, dan sejarah juga telah pun mengajarkan kepada kita tentang sebuah negara haram yang didirikan di atas tanah Palestin, iaitu negara Israel. Negara yang diwujudkan pada tahun 1948 itu, pada saat dan ketika ini seolah-olah merajai seluruh benua Arab, seolah-olah satu kuasa yang tidak tertanding, seolah-olah satu kuasa yang tidak terlawan. Bukan saja di benua Arab, bahkan juga dipotretkan dengan penuh gagah dan kuat sebagai sebuah negara unggul di dunia ini. Dan persoalannya yang ingin Halakah katakan di dalam pentas Halakah pada saat dan ketika ini, kita ingin mengajak para penonton sekalian untuk memberikan satu penilaian. Apakah negara Israel itu merupakan sebuah negara yang benar-benar kuat ataupun sebaliknya? Maka inilah dalam lebih kurang dalam 40 minit kita akan melihat, membahaskan dan kita akan memberikan analisis tentang situasi dan keadaan yang tersebut insya-Allah. Baik Dr. Daniel, baik dan juga Ustaz Ahmad Tarmizi. Ya. Kuatkan Israel merupakan fakta yang sering bersimpang siur dalam kehidupan kita. Dan bercakap tentang Israel ini, tidak ada siapa berani yang untuk menentang sebuah negara ini. Bahkan dalam negara Islam sekalipun tidak pernah untuk membicarakan, apatah lagi untuk mencabar negara yang didirikan pada tahun 1948. Tidak tertanding sebenarnya oleh negara-negara lain di atas dunia. Bukan saja pembangunan Israel dari segi ketenteraan, bukan saja dalam bidang telekomunikasi, bukan saja dalam bidang IT, dalam bidang pertanian, malah pengangkutan, bahkan juga dalam chip-chip komputer dan sebagainya. Israel mempunyai 135 saintis pada nisbah kedudukan 10,000 rakyatnya. Dan yang berada di dalam Israel pada saat dan ketika ini lebih kurang 1,3 juta yang berada di negara Israel. Selebihnya merupakan kelompok Yahudi yang bertebaran di seluruh dunia, yang angkanya lebih kurang dalam 10 juta. Saudara bayangkan 10 juta orang Yahudi yang hidup di atas dunia pada saat dan ketika ini mampu memerintah dunia. Sedangkan umat Islam yang berada di atas dunia pada saat dan ketika ini, jumlah kita adalah 1,8 bilion. Namun benar seperti yang dikatakan oleh hadis Rasulullah,
yang menggambarkan pada hari kemudiannya kelak umat Islam, umat Nabi ini merupakan umat yang ramai, tapi mereka bagaikan buih, mereka bagaikan debu yang akan ditiup dan hancur begitu saja. Baik, mauduk perbincangan adalah Yahudi, kata kunci kita adalah Israel, dan pidalan yang akan kita perkuatkan dalam perbincangan ini tak lain tak bukan merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Baik, Dr. Daniel, kita mulakan bual bicara kita, kuatkah Israel? Soalan saya kepada Dr. Daniel cukup mudah. Apakah benar negara yang wujud pada tahun 1948 ini, yang merupakan salah sebuah daripada negara yang paling kejam di atas dunia, sebagai sebuah benar-benar negara yang kebal dan kuat? Silakan. Terima kasih Tuan Haji Ustaz Tirmizi Ali. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Betulkah Israel kuat? Nampaknya Tuan Haji seolah-olahnya dia kuat. Tanknya jenis Merkava, the latest one, daripada kelas yang terbaru. Kapal terbangnya, jika dahulu kapal terbangnya agak terkenal, keluaran Amerika, F-15, sekarang F-15I, yang juga mendapat gelaran tanda guru di langit sana. Ada pada Israel, nampak macam hebat. Peluru berpandunya Jericho the Third, hebat. Kemudian dia punya submarine, kapal selamnya Dolphin yang terbaru, nampak macam kuat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, pada tahun 1973 Arab mengalahkan Israel. Pada tahun 1973 gabungan Arab mengalahkan Israel. Jika Israel benar-benar kuat, ketika Israel wujud di bumi Palestin 14 Mei 1948, sehari selepas kewujudannya, pada tanggal 15 Mei 1948, berlakulah Nakbah. Nakbah dalam bahasa Arab bermaksud katastrofi, malapetaka. Mengapa digelar itu sebagai Nakbah, malapetaka? Sebab pada tarikh itu tentera Israel menyerang bumi Palestin, menyebabkan 700,000 rakyat Palestin hilang tempat tinggal. Dan ratusan villages, ratusan kampung-kampung, perkampungan Palestin hancur dalam masa satu hari, Tuan Haji, Ustaz. Kita merasakan tamatlah riwayat Palestin, tamatlah riwayat orang Islam Palestin. Kita merasakan demikian. Sebab Israel menggunakan senjata hebat, tapi nak menghancurkan orang Palestin yang senjatanya tak setara mana. Tidak boleh membeli senjata. Memang nampak hebat. You guna senjata berteknologi tinggi, tapi you serang orang-orang yang tidak boleh bersenjata. Nampak hebat. Tapi jika dia benar-benar hebat, mengapa Palestin sampai sekarang masih hidup segar? Nakbah sudah berlalu lebih kurang 69 tahun. Tetapi orang Islam Palestin masih begah berdiri. Dan bukan semakin lemah, semakin hebat. Ketika Hamas mula wujud tahun 1987, dia hanya berusaha nak dapatkan submachine gun, senjata bernama submachine gun yang agak standing dengan apa yang Israel ada, jenis Uzi. Masa itu 1987. Sekarang dia sudah ada peluru berpandu M75 yang boleh sampai ke Tel Aviv dan lebih dari itu menyebabkan Israel menggeletar. Jadi kuatkah Israel? Ya, kita tak menafikan dia ada kekuatan. Ya, betul, dia ada kekuatan. Tetapi kekuatannya itu bukan kekuatan mutlak. Dia bermula dengan satu contoh bahawa Israel ketika nak wujud pun perlukan orang lain.
Maka dia bukan benar-benar kuat. Dia ada kekuatan, tapi dia bukan benar-benar kuat. Pada tahun 1917, berlaku Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour menyatakan Israel akan diberikan tempat tinggal, akan diberikan negara di bumi Palestin dengan bantuan British. Kemudian pada tahun 1958, berdasarkan Newsnight melaporkan British memberikan kepada Israel apa yang diistilahkan sebagai heavy water. 20 tan heavy water ini bermaksud inilah bahan-bahan yang akan menghasilkan plutonium. Dan jangan lupa, plutoniumlah yang menghasilkan bom atom yang menghancurkan Nagasaki. Diberikan kepada Israel tanpa pengetahuan Amerika pun. Sebab diberikan secara haram. Maka Israel ada senjata luar biasa yang menjadi pengasas kepada lahirnya akhirnya senjata nuklear dengan bantuan British. Kemudian sekarang Amerika pula membantu. Sebelumnya British, sekarang Amerika pula membantu. Dengan apa? Wow, budget. Diberikan wang oleh Amerika yang membantu persenjataan Israel. Saya terkejut Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan puan. Saya benar-benar terkejut bila diberitahu berdasarkan makluman akhbar jurnal daripada barat yang mengatakan perbelanjaan Amerika untuk Israel demi persenjataan. Jumlahnya berapa tuan-tuan dan puan? Lebih kurang 10 juta dolar Amerika setiap hari. Per day. Lebih daripada 10 juta dolar Amerika setiap hari diberikan kepada Israel demi persenjataan Israel. Mana tak kuat? Bayangkan satu hari jika ekonomi Amerika merudum, menggeletar Israel. Bayangkan satu hari British juga merudum, boleh hancur Israel. Sebab itu Tuan Haji, balik pada soalan tadi, adakah Israel kuat? Memang dia ada kekuatan. Tetapi banyak kekuatannya itu datang dari bantuan orang lain. Bagaimana ya Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan perempuan, begitu sekali British nak tolong, begitu sekali ya Amerika nak tolong sebagai contoh. Sedemikian rupa, agaknya mengapa ya? Ini antara kekuatannya. Apa dia? Influence. Pengaruh. Influence. Pengaruh. Dia pandai senyum, pandai tepuk belakang, dia dapat pengaruh. Dan cukup sebagai akhirnya saya mengatakan kehebatan pengaruhnya sehingga ketika Deklarasi Balfour ditulis oleh John Balfour pada tanggal November 1917, orang pertama yang diberitahu tentang Deklarasi Balfour itu bahawa Israel akan diberikan tanah di bumi Palestin. Orang pertama yang diberitahu siapa dia? Pemimpin Yahudi Britain, Walter Rothschild. Itu kekuatan Israel. Pengaruh, influence terhadap pemimpin di atas sana. Jadi bukan benar-benar kuat Tuan Haji. Baik. Tapi orang lain tolong. Terima kasih Tuan Haji. Baik, Dr. Daniel. Kalau saya katakan bahawa kekuatan Israel itu sebenarnya bersifat palsu dan rapuh, Doktor bersetuju? Ada kerapuhannya. Baik, terima kasih. Ustaz Ahmad Tarmizi, bagaimana Allah memberikan petunjuk perihal orang-orang yang jahat daripada bangsa Israel ini yang hari ini merajai pentas benua Arab di atas sebuah negara palsu yang bernama Israel? Apakah Al-Quran telah memberikan isyarat awal tentang perkara sebegini? Terima kasih Tuan Haji. Yang berbahagia Datuk Dr. Daniel, sidang penonton yang dimuliakan. Tugas saya sebagai indikator untuk membacakan lembaran wahyu Allah. Kalau kita buka Al-Quran, cerita pasal Bani Israel, Yahudi, begitu banyak sekali dalam Al-Quran. Deretan-deretan kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan dengan kelebihan yang begitu banyak, dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam yang dikurniakan begitu ramai kepada mereka, tapi kelebihan ini bukan menjamin untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memetik untuk pendahuluan daripada surah Al-Isra pada ayat 4. Mudah-mudahan menjadi pasak kepada perbincangan kita pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu bahawa kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Dan kamu pula akan berlaku sombong dan angkuh dengan begitu melampau sekali. Demikianlah Allah Ta'ala merakamkan sifat-sifat orang-orang Bani Israel dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita menyadari akan hakikat tersebut. Sombong ya saya. Mereka adalah bangsa yang sombong. Halakah. Satu perkara yang tidak dapat tidak apabila kita mengikuti perjalanan sebuah negara yang bernama Israel ini, Dr. Daniel. Sejarah mereka juga merupakan sejarah yang berliku. Sejarah mereka juga memperlihatkan penuh dengan kekejaman, terutama kepada bangsa dan juga umat Islam Palestin. Dan kalau kita lihat, mereka begitu angkuh. Mereka begitu angkuh mendera orang-orang Islam di Palestin. Baik. Dalam tahun 2012, seorang veteran politik Amerika Syarikat yang sangat terkenal, Henry Kissinger. Henry Kissinger merupakan mantan Utusan Luar Negara Amerika Syarikat. Asalnya kelahiran Jerman, seorang Yahudi kelahiran Jerman, kemudian berpindah dan tinggal di Amerika Syarikat dan pernah terbabit dalam Perang Dunia menjadi tentera Amerika. Dan nasib politiknya begitu menarik sekali. Dia akhirnya muncul sebagai seorang seutusan negara Amerika yang paling berpengaruh sampai kepada saat dan ketika ini. Dan tahun 2012, dia mengeluarkan satu kenyataan yang sangat ganjil, yang sangat pelik, dan secara absolut dia menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun nanti, bahawa tidak ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Saya ulang, Doktor. Di atas dalam masa 10 tahun lagi, tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Henry Kissinger bukan calang-calang orang. Dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan bangsa Yahudi dan dia telah pun membaiatkan dirinya untuk membantu kerajaan Israel, tegaknya kerajaan Israel di atas muka bumi ini. Tiba-tiba, dia mengeluarkan satu kenyataan yang menimbulkan polemik perdebatan di Tel Aviv. Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah ini secara faktanya menunjukkan bahawa bangsa Israel, negara Israel kini sudah pun sampai kepada penghujungnya? Terima kasih Tuan Haji. Menggegarkan sungguh soalan ini Tuan Haji. Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Kenyataan Henry Kissinger ini dilaporkan oleh Cindy Adams dalam New York Post tahun 2012. Dan seperti yang kita jangkakan, wakil Henry Kissinger mesti menafikan kenyataan yang luar biasa ini. Mesti. Tetapi bila kita fikir semula, kita rasakan bahawa takkanlah Cindy Adams dengan senang-senang sembrono nak tulis kenyataan seumpama itu jika tidak ada asasnya. Mesti sedikit sebanyak ada asasnya. Bahawa pada tahun 2022 Israel lenyap. Saya fikir Tuan Haji ada logiknya. Ada logiknya. Ada logiknya, ada asasnya. Berdasarkan apa? Pertama sekali, ini kita bicarakan di hujung nanti. Tapi kena saya sebutkan sekarang juga bahawa pada asasnya kita yakin dengan janji Allah berdasarkan kalam Rasulullah SAW bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat Islam membunuh bangsa Yahudi. In short, dalam bahasa ringkasnya, kita yakin Yahudi berkait dengan Israel yang bernama Zionisnya, yang berkonsepkan Zionis ini, yang ta'assub fanatik sehingga bukan lagi berperi kemanusiaan, kita yakin akan dibunuh, dihancurkan sebab perangai itu berdasarkan hadis.
Kita yakin itu pasti berlaku. Yang kedua, kita melihat bahawa 69 tahun umat Islam di Gaza, bumi Palestin masih hidup dengan hebat sekali. Dan saya rasa salah satu aspek kekuatan ialah kekuatan dalaman. Saya terpegun mendengar ceramah seorang Kristian sebelum ini, namanya Lawrence Booth. Kemudian memeluk Islam. Dia pergi ke Gaza. Ketika itu dia masih Kristian. Lawrence Booth ini ipar Tony Blair. Ipar bekas PM Britain Tony Blair. Ipar ini nama Lawrence Booth, seorang wanita. Dia pergi ke Gaza sebagai Kristian hanya untuk meninjau, melihat. Dia mengatakan dia singgah ke semua rumah perkhemahan sahaja. Dia masuk, anak beranak di kemah yang kecil itu ramai. Ketika dia masuk itu di musim Ramadan, dia lihat tak ada apa di rumah mereka. Yang ada cuma satu bekas macam satu piring, adalah sedikit makanan untuk menjamu ramai orang di kemah itu. Ketika itu kata Lawrence Booth, saya marah pada Tuhan. Tuhan orang Islam lah. Saya marah sungguh-sungguh pada Tuhan orang Islam. Mengapa you zolimi bangsa ini? Hidup merana, makanan tiada, tempat tinggal sempit. Tiba-tiba you suruh mereka berpuasa Ramadan lagi. Dan mereka pula patuh berpuasa. Saya marah Tuhan. Dan saya bertanya pada tuan rumah itu, iaitu ibu kepada kanak-kanak yang beberapa orang memang cacat teruk. Why are you fasting? Mengapa you berpuasa? Dia kata apa? To understand the poor. Nak memahami perasaan orang miskin. Ketika itu saya terkejut. Dia teramat miskin. Dia berpuasa dengan senyuman. Tak marah Tuhan. Tak merungut. Mengapa Tuhan balakan kami? Tak keluar kalimat itu. Dia berpuasa dengan senyuman. Dan ketika ditanya, dia berkata, nak memahami orang miskin. Sedangkan Lawrence Booth berkata, siapa lagi yang miskin? Melainkan mereka. Dan itu menyebabkan Lawrence Booth akhirnya masuk Islam. Jiwa ini bukan seorang dua. Kekuatan dalaman ini saya yakin, kekuatan dalaman yang menjadikan orang Islam Palestin hari ini, saya nak katakan bahawa model. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak mencari role model, nak mencari orang Islam kelas pertama, itu dia tempat dia. Di bumi Palestin, di Gaza. Itu dia, Muslim kelas pertama. Bukan di Malaysia, di sana. Itu kekuatan dalaman. Yang kedua, Tuan Haji, kita melihat contohnya Hamas, dia bukan semakin lemah, dia semakin kuat. Kita sebutkan tadi 1987 hanya nak cipta submachine gun seumpama Israel nama Uzi. Sekarang sudah ada peluru berpandu M75 yang boleh menuju ke Tel Aviv lebih jauh. Maka ini kekuatan yang saintis rasakan, jangan main-main. Dan yang ketiga ialah laporan contoh oleh Profesor Petras. Profesor Petras telah buat satu kajian yang dia berkata boleh berlaku dalam masa singkat. Apa dia? Perang saudara di bumi Israel. Perang saudara. Rupa-rupanya tanpa kita sedari, ada satu kelompok di Israel. Jumlahnya dari segi populasi dan peratusnya 10 ke 11% hari ini. Yang dipanggil kelompok Haredi. 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 Haredi ini kelompok yang nak ikut ajaran Taurat cara betul-betul. Dan mereka tak bersetuju dengan apa yang Zionis Israel lakukan. Membunuh kanak-kanak, menyerang orang. Sehingga penubuhan Israel yang mereka anggap secara haram itu pun mereka tak bersetuju. Dan mereka membantah pemimpin Israel yang bertindak ganas dan sebagainya atas dasar agama. Dan mengikut kajian Profesor Petras yang saya sebutkan tadi, dia berkata berkemungkinan ini boleh berlaku satu perang saudara pun boleh yang akan melemahkan lagi Israel. Ini dan lain-lainnya bagi saya menyebabkan saya berkata, jika benar Henry Kissinger berkata apa yang dia katakan, ada mana sabahnya tu Haji. Baik. Terima kasih Dr. Daniel. Ustaz Ahmad Tarmizi, Israel yang dibina di atas darah dan air mata umat Islam di Palestin, dan Israel yang melalui sejarah yang begitu
tidak ada baiknya di atas muka bumi ini. Dan mungkin dapat Ustaz jelaskan cuplikan daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah pun memperingatkan akan bangsa Israel ini yang nanti akan melakukan porak-poranda pada akhir zaman, di tahun-tahun akhir zaman hidupnya manusia. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel. Tajuk kita ialah kuatkah Israel. Ada satu kisah yang menarik yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran berkenaan sebenarnya bukan sifat kuat, sifat penakut Bani Israel. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Ma'idah pada ayat 21 berkenaan bagaimana sifat penakutnya orang Yahudi. Sama-sama kita hayati, mudah-mudahan kita mendapat kefahaman yang baik insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Kisahnya bermula apabila Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk masuk ke sebuah tempat di bumi Palestin. Dan janganlah kamu berpaling ke belakang. Jangan kamu melangkah ke belakang kerana kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu kata Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, sungguhnya dalam negeri tersebut ada satu puak yang gagah lagi perkasa. Kami tak akan masuk. Kami tak akan masuk ke dalamnya sehinggalah mereka keluar baru kami masuk. Kan? Kami tak akan masuk, kami nak duduk sini je. Lalu apa kata lagi kaum Nabi Musa, Bani Israel? Dia berkata, kamu pergilah dengan Tuhan kamu. Fadhhab anta wa rabbuk. Kata Bani Israel, kamu pergi dengan Tuhan kamu, berdua pergi perang. Kami nak duduk sini, nak tunggu menang. Tengok perangai sifat Yahudi. Nak duduk, tunggu menang saja, tahu-tahu menang. Tak nak berjuang, mengharapkan bantuan orang lain. Sebagaimana Datuk Daniel sebut tadi. Umat Islam di Hama Palestin, mereka kekuatan dalaman mereka begitu kuat. Mereka kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Dan lihat sejarah Islam bagaimana perang Badar. Sejumlah umat Islam menentang kaum musyrikin yang bala puluhan ribu. Tapi kerana kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalaman menyebabkan mereka boleh menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kaum Yahudi, mereka ingin duduk saja, menunggu peluang saja. Minta bantuan orang, mana menunggu untuk menang, tapi tanpa ingin berusaha berjihad dan sebagainya. Setengah ulama mengatakan, ingat ucapan biadab Bani Israel, seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan mereka. Pergilah kamu Musa dengan Tuhan kamu. Mudah-mudahan kita menyadari akan hakikat ini untuk kita lebih bersemangat dalam menambahkan ilmu pengetahuan untuk memasakkan lagi kekuatan dalaman kita, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Dr. Daniel, saya ungkap balik satu peristiwa yang berlaku pada 26 Disember tahun 2008. Israel Defense Force, IDF, salah sebuah daripada pasukan tentera yang terhebat dan terkuat di dunia, tersenarai dalam 10 pasukan tentera terbaik dunia. Mereka melakukan operasi ofensif menyerang Gaza daripada udara, laut dan juga darat, menggunakan persenjataan yang paling termoden. Dan yang paling mengejutkan, IDF memohon untuk diadakan gencatan senjata setelah lebih sebulan peperangan berlangsung. Apakah ini menandakan bahawa mereka telah pun mengaku kalah dalam bahasa yang terhormat, gencatan senjata? Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Operasi peperangan itu Tuan Haji sebutkan tadi sebagai off-threat
Izuka. Alfred Izuka. Dalam bahasa Inggeris, ia lebih dikenali sebagai Operation Cast Lead. Operation Cast Lead. Lead ini macam logam pelumbung. Pelat dinamakan operation ini, operasi serang ini Cast Lead. Tapi rupa-rupanya ada kaitan dengan sambutan Hanukkah. Ketika Israel menyerang, ketika itu Yahudi sedang menyambut sambutan Hanukkah. Baik. Operation Cast Lead ini, saya guna Cast Lead ini, memakan masa lebih kurang 22 hari. Lebih kurang begitu. Menghampiri sebulan. Berakhir, bermula pada tuan haji sebut 26 ataupun 27 Disember dan berakhir pada 18 Januari 2009. Bermula 26 ataupun 27 Disember 2008 hingga 18 Januari 2009. Mengikut kajian seorang yang terkenal iaitu Azam Tarmimi, beliau merupakan tokoh dari Institute Islamic Political Thoughts di London. Azam Tarmimi ini dia terkenal membuat kajian tentang politik Timur Tengah. Maka dia mengatakan bahawa mengikut kajian jelas Israel menyerang nak hancurkan Hamas. Nak musnahkan Hamas. Tetapi it is a defeat. Dia kata mereka nampak kalah. Sebab tidak berjaya dan akhirnya mereka buat gencatan senjata unilateral. Gencatan senjata unilateral. Bukan kedua belah pihak bersetuju. Dia saja mengisytiharkan, oh kita nakkan gencatan senjata. Macam dia perlukan rehat. Kami perlukan kerehatan. Hamas tak kata apa pun. Nampak sangat dia tertekan. Dan mengikut kajian seorang pengkaji iaitu Raji Suryani, dia mengatakan dia ini sebenarnya tokoh daripada Palestinian Center Human Rights yang mengkaji hak-hak asasi berpusat di Gaza. Raji Suryani. Dia mengatakan serangan ini membunuh lebih kurang 1,400 orang. 1,400 orang rakyat Palestin di Gaza, 82% civilians. 82% orang biasa. Nak kata berjaya macam mana? You bunuh orang biasa termasuk kanak-kanak. Yeah. Kemudian ada satu kajian mengatakan kajian daripada University of Windsor dilaporkan oleh Ri'im Bahdi. Ri'im Bahdi dari University Windsor melaporkan bahawa pelik sungguh Israel. Sebab tajuk kajian Ri'im Bahdi ialah Phosphorus and Stones. Tajuk dia cukup catchy, cukup menarik. Analisis dia, tajuk besar ialah Phosphorus and Stone. Apa maksudnya? Ketika operasi Cast Lead dibuat oleh Israel, mereka menggunakan senjata amat canggih yang Tuan Haji sebutkan tadi. Dan mereka juga menggunakan senjata kimia yang diharamkan, nama Phosphorus. Phosphorus ini, tuan-tuan dan puan-puan, jika terkena kulit, dia membakar kulit. Begitu pedih sekali, teramat pedih sekali. Bayangkan terkena pada budak-budak kecil. Kemudian bahan itu akan diserap masuk dan menghancurkan organ dalaman. Dia bukan sekadar membakar kulit, dia akan diserap masuk dan dia menghancurkan organ dalaman. Hati, limpa, buah pinggang. Itu kerja Phosphorus. Memang diharamkan, tiba-tiba Israel menggunakannya. Kemudian ketika isu dilakukan, orang Israel kata apa? Oh, cuba lihat, budak-budak baling batu kat kami, kamu tak kata apa pun. Maka jadi bahan tertawa peringkat antarabangsa. You cannot differentiate between phosphorus and stone. Budak-budak baling batu bukan kena kamu pun. Yang kamu guna phosphorus itu memang kena. Kita lihat itu Israel. Maka menampakkan dia seolah-olahnya Tuan Haji, boleh kita katakan guna bahasa kasar sikit, macam hilang akal. Macam hilang akal. Nak buat apa lagi kat puak-puak ini? Serang punya serang tak jadi apa juga. Dia tak mahu kalah. Dia tak takut. Bila orang non-Muslim pergi sana jumpa mereka, tanya, apa khabar kamu? Alhamdulillah. Kata Lauren Booth. Kami tanya apa khabar? Padahal badan dia penuh dengan tanda-tanda kena peluru sebagainya. Dia senyum. Alhamdulillah. Tak ada apalah Tuhan. Tak ada. Alhamdulillah.
Nak kalahkan manusia macam ni macam mana? Seolah-olah mereka dah hilang akal. Kemudian minta gencatan senjata. Ya, nampak mereka kalah. Dan kita yakin bangsa Israel ini memang satu bangsa yang kejam. Dan dia berdepan dengan satu bangsa yang hubungan dengan Allah begitu rapat. Dan siapa boleh mengalahkan golongan yang walaupun jumlah mereka kecil, tapi hubungan dengan Allah rapat, siapa boleh mengalahkan? Tak mungkin. Sebab itu kita jangan lupa Palestin. Ketika kita makan sedap, jangan lupa membantu mereka. Bantuan yang paling baik mungkin setiap bulan dapat gaji, keluarkan sedikit untuk mereka. Setiap bulan. Tu Haji, insya-Allah. Penonton yang dimuliakan, Israel kuat di atas kertas. Yang menguatkan Israel adalah media. Yang menjulang Israel seolah-olah begitu kuat adalah bagaimana dunia dan juga mereka bersekongkol dengan negara-negara lain di atas dunia ini. Persoalannya, apakah umat Islam yang takutkan Israel ataupun Israel yang takutkan Islam? Saat kita berdiri ini, kita tidak boleh mengelak sama sekali, kita tidak boleh menafikan sama sekali, dan kita tidak boleh menyangkal sama sekali bahawa kualiti umat Islam yang terbaik pada saat dan ketika ini ada kepada saudara kita di Palestin. Belajarlah daripada kelompok Islam di Palestin ini. Dr. Daniel, saya Haji, dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi serta penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pentas halakah.